Okay guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke SRTV. Ini adalah ulasan keputusan perlawanan hasil daripada 95 minit sebenarnya masa tambahan di hujung-hujung separuh masa kedua ni. Dan sekali lagi kita tengok JDT sekali lagi berjaya mencatatkan kemenangan hasil daripada jaringan last minute yang dilakukan oleh satu individu ni. Aku rasa dia ni memang, aku nak tahu lah apa jampi dia pakai ni. Memang dia, kemampuan dia untuk menjaringkan gol last minute tu memang betul-betul terserlah sudah. Dua perlawanan sudah, sewaktu Negeri Sembilan ni lagi sewaktu menentang Sabah. Walaupun Negeri Sembilan pada perlawanan tu, walaupun mereka park the bus, tapi menunjukkan hasil performance yang cukup bagus. Dan perlawanan sewaktu menentang Sabah ni pula, oi, bagi aku Sabah telah bermain dengan cukup bagus, persembahan yang cukup menarik, especially separuh masa pertama. Berani untuk menyerang, berjaya mengekang serangan yang dilakukan oleh JDT. Ini bagi aku boleh, walaupun Sabah tewas pada perlawanan ini, tapi aku boleh cakap level yang dipamerkan oleh pasukan Sabah hampir mengenai level JDT. Itu yang aku ingin sampaikan untuk ulasan perlawanan ini. Walaupun JDT mempunyai facilities yang cukup bagus, financially dia pun hebat berbanding pasukan Sabah. Kita punya facility masih facility yang kita gunakan belum berada di tahap seperti JDT. Financially pun kita tidak sekuat mana, tapi hasil daripada persembahan yang ditunjukkan oleh pasukan Sabah semalam ni, dan juga hasil daripada sorakan yang diberikan oleh peminat-peminat pasukan Sabah yang membanjiri Stadium Likas. Okey, yang Ong Kim Sui cakap pemain ke-12 itu adalah pemain penyokong-penyokong sebenarnya. So semua orang memberi peranan yang cukup bagus lah di sepanjang 95 minit ini berlangsung. Tapi apakan daya, bola itu bulat. Sekali lagi nasib menyebelahi pasukan JDT, aku nak pasti sebenarnya lah. So referee pun menjadi salah satu tumpuan juga pada perlawanan ni, di mana kalau kita tengok di penghujung perlawanan, aku nak sedar pun referee sudah meniupkan whistle terus-terus habis macam tu sejak, dan referee di escort keluar. Begitu impact dia perlawanan ni. Okay. Aku sedih sebenarnya. Walaupun macam aku cakap tadi, ini adalah satu perlawanan yang memang on paper milik JDT, tapi dengan persembahan yang diberikan oleh pasukan Sabah pada perlawanan tu, kita sebenarnya layak untuk menang, mampu untuk menang, dan seri adalah yang terbaik untuk kita, tapi kita tidak berjaya mendapat kedua-dua result yang kita mahukan tu, di mana kali kedua sekali lagi kita tewas di Stadium Likas. Bagi aku tewas yang bermaruah lah, itu salah satu benda yang penting bagi aku. Ini adalah satu tewas yang cukup bermaruah kerana kita ditewaskan pada minit-minit terakhir. Kita mampu menyerang dan mampu bertahan sebelum gol terakhir yang dilakukan oleh Forestieri itu. Tapi untuk gol free kick tersebut, aku juga tengok di sini ada beberapa kesilapan yang dilakukan, especially Jose Mbalo. Kenapa dia perlu bertindak sedemikian sehingga menyebabkan kucar kacir lah berlaku di bahagian luar kotak penalti Sabah. Bagi aku, mungkin orang akan cakap ini adalah kesilapan dilakukan oleh Apek kerana tidak berjaya menangkap kemas bola tersebut. Kerana bagi aku, bila aku nampak free kick itu dilakukan dan Apek berlari ke di mana position bola tu dihalakan, itu adalah satu save ataupun tepisan. Tapi aku nak sangka bola tu akan masuk juga. So bukan Apek saya dipersalahkan lah. Bagi aku, Jose Mbalo pun adalah individu yang perlu dipersalahkan kerana tidak perlu bertindak sedemikian di luar kotak penalti sehingga menyebabkan berlaku perbalahan pada ujung-ujung perlawanan tersebut. So aku nak buat banyak gambar juga untuk perlawanan ni, apa semua video klip. Sini adalah ulasan langsung. Sebaik sejak whistle ditamatkan, aku tutup Unify, aku terus buat rakaman ni. So sekali lagi aku mengucapkan tahniah untuk pasukan Sabah. Anda telah melakukan persembahan yang cukup bagus sebenarnya. Aku berpuas hati, aku berpuas hati dengan apa yang dipamerkan. Aku berpuas hati dengan semangat yang diberikan oleh tiap pemain. Percaturan yang dilakukan oleh Kim Sui memang cukup bijak lah Kim Sui ini, di mana Tommy Wawat dia keluarkan awal kerana memang dia tidak boleh mengekang pergerakan Arif waktu tu, dan dia memasukkan
um, siapa sebut nama dia ni, Robinson Batwil, di mana Robinson Batwil telah berjaya menjalankan tanggungjawab beliau dengan cukup bagus untuk mengekang pergerakan Arif Aiman di bahagian sebelah kanan pasukan Sabah. So itu adalah satu percaturan yang cukup berani untuk memasukkan pemain gantian pada minit-minit awal sebenarnya. Um, Kalau aku mau puji, sebenarnya aku kena puji semua pemain Sabah sekali lagi. Tapi bahagian yang perlu aku puji adalah bahagian defensif Sabah. Mereka betul-betul menjalankan tanggungjawab yang cukup bagus. Jackson, Dominic Tan, Rizal Ghazali yang sepatutnya berada di posisi wingback, tapi untuk perlawanan ini dia berada di 3 center back. Sabah dia, sering kali nama dia disebut oleh para komentator kena memberikan aksi yang cukup bagus. Memang bijak lah. Rizal Ghazali ni memang bijak. So kalau kamu tanya aku siapa man of the match pada perlawanan untuk pasukan Sabah, bagi aku Rizal Ghazali layak untuk mendapatkan man of the match untuk perlawanan ni. Jackson berjaya mengawal bahagian kotak penalti, membuat hantaran yang cukup bagus juga. Hampir gol yang serupa dilakukan di antara Jackson dan juga Pak Tisu pun hampir berlaku juga. Tapi aku rasa diorang sudah tangkap taktik tu. Dan seterusnya Pak Tisu sekali lagi, okey. Itulah kenapa aku balik-balik sebut kenapa Pak Tisu perlu berada di posisi itu. Dia mengekang gerakan lebih awal dan seterusnya kemampuan dia untuk menjaringkan gol. Pasal kalau dia berada di bahagian defender untuk dia naik ke atas membuat gol sedemikian, aku rasa agak mustahil. Pasal jarak yang cukup jauh. So bila dia berada di bahagian midfield, jarak dia untuk masuk ke kotak penalti lawan lebih dekat untuk dia melakukan perkara sedemikian. Dan sekali lagi Gary Steven Robat, aksi dia bersama adanya Gary Steven Robat dan juga Pak Tisu, sekali lagi bagi aku memang aku cukup puas hati lah melihat dia orang dua dapat beraksi bersama dalam perlawanan tersebut. So ya, okay. Tahniah sekali lagi aku ucapkan untuk pasukan Sabah. Anda tidak layak untuk kalah perlawanan ni. Itu yang aku boleh cakap. Pasukan Sabah tidak layak untuk kalah dalam perlawanan ini. Sepatutnya seri adalah keputusan yang cukup ngam, cukup sesuai dengan prestasi yang ditampilkan oleh pasukan Sabah. Aduh guys, kecewa dengan apa yang berlaku di masa-masa terakhir sebenarnya. Apapun, sekali lagi seperti pesan daripada Dato' Wong Kim Swee, apapun keputusan yang berlaku pada malam ini, penyokong-penyokong Sabah tidak harus berkecil hati. Kita bukan pulang dengan tangan kosong, kita pulang dengan satu kejayaan yang cukup membanggakan, sebenarnya prestasi yang cukup bagus. Bukan prestasi park the bus yang kita pamerkan, tapi prestasi berani menyerang yang kita lakukan. Itu memang tahniah lah untuk pasukan Sabah sebenarnya. So teruskan sokongan anda untuk perlawanan yang akan datang, untuk Piala FA, untuk sampai habis Liga Super dan juga untuk Piala Malaysia ni. Ini adalah jumlah penonton yang terbanyak kalau ikut daripada komentator, 30,100 orang yang hadir pada perlawanan itu. Sila kalau boleh teruskan jumlah yang sebegini untuk perlawanan-perlawanan yang akan datang. Kita terus bagi semangat untuk player-player Sabah kita. Ini bagi aku, ini aku dah cakap video sebelum ini adalah perlawanan sebenar yang menguji di mana kehebatan Sabah, dan terbukti kita berada pada satu tahap yang cukup bagus sebenarnya. Cukup bagus untuk berada at least nombor 2. Itu yang aku minta. At least berada nombor 2, kita memang layak untuk berada di kedudukan tersebut. Okay guys, aku mau meluahkan banyak benda, tapi aku sedih sebenarnya. Sedih dengan apa yang berlaku. Dan aku berharap moral tim-tim pasukan Sabah tidak jatuh selepas hasil daripada perlawanan ni, kerana sekali lagi aku cakap anda telah beraksi dengan cukup cemerlang. Aku cukup bangga dengan apa yang anda pamerkan, dan terima kasih aku ucapkan kepada fans Sabah yang turun pada perlawanan ni. Anda juga telah menjalankan tanggungjawab anda yang sepatutnya untuk membimbing atau membawa terus semangat pasukan Sabah bagi menempuhi saki-baki perlawanan yang ada. So okay guys, sampai sini saya aku punya ulasan perlawanan untuk Sabah dan juga Johor ni. Salah satu sebabnya kenapa aku buat ulasan ni cepat, pasal besok aku tidak masa sudah untuk membuat video. Besok ada family day. Selepas itu aku sudah start bekerja untuk 3 hari, so tidak masa. So aku terpaksa keluarkan video ni seawal yang mungkin,
dengan preparation yang kurang sebenarnya. Tapi aku harap kamu berpuas hatilah dengan ulasan atau feedback yang aku berikan. Tanya, ada beberapa orang yang berjaya menjawab dengan tepat yang JDT akan menang pada penalti dengan gol 2-1. Perlawanan adalah JDT 2 Sabah 1 guys. So sehingga kita berjumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum. Jangan marah, tidur kamu nyenyak-nyenyak malam ni. Banyak perlawanan kita.